Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, jadi kita akan teruskan dengan bab 2 iaitu pembezaan. Okey, tajuk 2.1. Had. Okey, had dan hubungannya dengan pembezaan. So, perkara pertama kita akan belajar dalam bab 2 adalah had. Okey, apabila X menghampiri A dengan keadaan X tidak sama dengan nilai A, had bagi fx ialah L dan ditulis sebagai macam ni. Okay, so apabila kita nak menulis had ataupun limit L, kita akan tulis had, kemudian function di sebelah kanan, dan di bawah ni kita akan tulis X anak panah A. X anak panah A bererti X menghampiri A, ya. So the limit of the function f when X approaches A. Okey, cara-cara untuk menentukan had fx apabila X menghampiri A dengan keadaan A adalah unsur bagi real numbers ataupun nombor nyata adalah seperti berikut. Okey, tentukan nilai had fx dengan menggantikan dengan nilai x sama dengan A secara langsung ke dalam fungsi fx. Maksudnya kita kena gantikan nilai A ke dalam fungsi yang kita adalah. Okey, bila kita gantikan nilai A ke dalam fungsi, okey, situasi yang pertama kita akan dapat terus jawapan. Okey, ini tak ada masalah lah, ni terus dapat jawapan. Situasi yang kedua, bila kita gantikan nilai A dalam F, kita akan dapat nilai 0/0. Okey, 0/0 ni adalah satu bentuk yang bentuk tidak tentu. Okey, bentuk yang tak tentu. Dan nilai bagi apa-apa nombor yang dibahagi dengan 0, nilainya adalah tidak tertakrif. Okey. Maka jika kita dapat bentuk 0/0, apa yang kita kena buat adalah sama ada kita boleh factorizekan dia, kita faktorkan, ataupun kita kena rationalkan pengangka atau penyebut bagi fungsi tersebut. Okey, cikgu bagi contoh. Okey, contoh yang pertama. Okey. Tentukan nilai had bagi setiap fungsi yang berikut. Okey, dia bagi satu fungsi 3 tolak punca kuasa X per X tambah 2. Dan kita kena cari had bagi fungsi tersebut apabila X menghampiri 4. Jadi X menghampiri 4. Maksudnya ini dia punya A lah. 4 ni A dia. Jadi apa yang kita kena buat adalah kita gantikan nilai X dengan 4. Okey. 4 tambah 2. So 3 tolak punca kuasa 4 bagi punca kuasa 4 2. So 3 tolak 2 1. 4 tambah 2 6. Okey, kita dapat terus nilai. Selesailah. Ini tak ada masalah. Okey, sebab ini memang bentuk dia bukan pelik. Dia memang dapat jawapan. Okey. Soalan B. Kali ni kita nak cari had bagi fungsi X kuasa 2 tolak 1 per X tolak 1 apabila X menghampiri 1. Kali ni A nya adalah 1. So, bila kita gantikan X dengan nilai 1, kita akan dapat 0/0. Okey, ini yang tadi saya cakap tadi. Okey, 0/0. Ni bentuk tak tentu. Jadi apa yang kita kena buat adalah kita kena faktorkan lah. Okey, fungsi tersebut. Okey, so kalau kita ada keadaan macam ni, A kuasa 2 tolak B kuasa 2, bila kita factorizekan dia, faktorkan dia, kita akan dapat A tambah B, A tolak B kan? Okay, samalah juga dekat sini. X kuasa 2 tolak 1, 1 kuasa 2 lah ni. Okey, adalah sama dengan
X tambah 1, X tolak 1. Okey, per X tolak 1. Okey. Sekarang kita dah ada benda yang boleh dipotong. Kita potonglah. Okey, so kita dah dapat. Tinggallah X tambah 1. Jadi apa yang kita kena buat adalah kita hanya perlu gantikan dengan X tersebut, kita gantikan dengan 1. So 1 tambah 1 adalah 2. Okey. So itulah jawapannya. Okey. Contoh C. Okey, had punca kuasa X tambah 1 tolak 1 per X apabila X menghampiri kosong. Okey, kita punya A adalah kosong. So kita nak kita gantikan dululah. Okey, gantikan nilai X dengan kosong. Kita akan dapat kosong tambah 1 tolak 1 per dengan 1. Okey, sama dengan 0 tambah 1, 1. Okey, punca kuasa pun 1 juga. 1 tolak 1, kosong. Per dengan kosong. Okey, sama juga kita dapat bentuk yang tak tentu. Bila kita dapat bentuk tak tentu, kita kena buat sesuatu lah. Sama ada kita kena factorizekan dia ataupun kita kena rationalkan dia. Okey, dekat sini kita tak boleh nak fakturkan dia kan. Jadi apa yang kita kena buat adalah kita kena rationalkan pengangka ataupun penyebut. Okey. Biasanya kita akan pilih yang ada punca kuasa tu lah, kita cuba rationalkan dia. Okey, kita darabkan dengan dia punya conjugate. Okey. Conjugate ni apa? Kalau dah lupa, conjugate ni maksudnya kalau dekat sebelah kiri ni tolak 1, dekat sebelah kanan ni kita buat tambah 1. Okey. Buat benda yang sama untuk pengangka dan penyebut. Okey, kemudian kita selesaikanlah. Okey, kita akan dapat okey. Kalau A tambah B darab A tolak B, kita akan dapat A kuasa 2 tolak B kuasa 2 kan? Sama juga dekat sini. So, X tambah 1. Okey. Kemudian, tolak 1. Per X. Darab baliklah benda yang sama. Okey. Jadi kat atas tinggal X. Ni habislah kan. 1 tolak 1 kosong. Lepas tu atas ada X. Bawah pun ada X. Kita potong. Jadi kita akan dapat. Tinggallah kita punya persamaan sekarang. Dah jadi, kita punya had sekarang. Fungsinya dah jadi 1 per punca kuasa X tambah 1 per tambah 1. Okey. Jadi dah boleh terus gantikan dengan nilai kosong. So 1 per 0 tambah 1 punca kuasa tambah 1 sama dengan 1 per 2 lah kan. So jawapannya adalah 1 per 2. Okey, contoh. Cari nilai bagi setiap had yang berikut. Okey, dia bagi satu function. Okey, di mana dia nak had apabila X menghampiri 3. Okey, secara logiknya kan kalau kita ni kita kira lah first sekali kita memang kena gantikan direct lah. Okey, kita gantikan 3 kuasa 3 tolak 5 tambah 6. Okey. Kuasa 2 tolak 3 darab 3. Okey, guna kalkulator. Kira-kira akhirnya kita akan dapat 0 per 0. Okey, sama juga kita akan dapat bentuk tak tentu. Okey, jadi apa yang kita kena buat adalah kita kena faktorkan fungsi tersebut. Okey.
Saya keluarkan X dulu lah. Okay. Tambah 6. Kemudian per keluarkan X. X tolak 3. Okay, ini kan quadratic function. Okay. Quadratic function. Kita cuba factorize lah. Okay. Okay, X kuasa 2 tolak 5X tambah 6. Jadi X 6 6, 2, 3. Negatif. Okay, so kita dah factorize dia lah. Okay, bila kita factorize, kita potong mana-mana yang boleh dipotong lah. So, X dengan X berpotong. X tolak 3 dengan X tolak 3 pun boleh dipermudahkan. So, kita akan dapat had X tolak 2 apabila X menghampiri 3. Jadi, kita terus boleh gantikan X dengan 3. So, 3 tolak 2 sama dengan 1. Okay, mudah. Okay, itu kalau dia bagi fungsi dan kita buat cara pengiraan. Okay, macam mana pula kalau dia bagi graf dan kita kena cari had based on graph. Okay, contoh. Rajah di sebelah menunjukkan sebahagian daripada graf bagi fungsi f di mana x kuasa 4 tolak x kuasa 2 per x kuasa 2 dan x tidak boleh sama dengan kosong. Okay, so soalannya yang pertama, cari nilai f kosong. F kosong adalah berapakah nilai f, function f apabila x nya kosong. Kita tengok kat sini, x kosong. Okay. Okay, kenapa dekat graf ni dia macam ada bulat kecil? Okay, bulat kecil ni menunjukkan bahawa pada nilai ataupun titik tersebut, fungsi fx adalah tidak tertakrif. Okay, maka kalau dia tanya kita, apakah fungsi bagi f kosong? Maka jawapannya adalah tidak tertakrif. Okay. Ataupun tak je lah, saya tulis tak tertakrif. Okay. Alright. Soalan B. Cari had bagi fx apabila x menghampiri kosong. Okay. Tadi dia tanya betul-betul pada titik kosong. Sekarang ni dia tanya had bagi fungsi tersebut apabila dia menghampiri kosong. Maksudnya, apabila dia menghampiri kosong dari sebelah kiri dan dari sebelah kanan, berapakah nilai bagi function tersebut? Tengok kat sini. Memanglah dekat x dekat kosong ni dia tak ada nilai. Tapi apabila dia menghampiri kosong, function fx kita menghampiri negatif 1. Okay. Soalan C. Cari had function f apabila x menghampiri 2. Okay. Ini x2. Okay. Apabila x menghampiri 2, dari sebelah kiri dan dari sebelah kanan, nilai fungsi bagi fx adalah menghampiri 3 ataupun sama dengan 3. Okay. Itu je kalau dia bagi graf, kita just tengok graf dan selesaikanlah apa yang dia bagi. Okay, itu saja untuk had. Okay, nanti cikgu akan bagi mana latihan yang perlu buat. Macam biasa, bila dah siap, kamu gambar, hantar kepada cikgu. Okay. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.